Ini bab firman Allah Subhanahu wa taala, dan supaya engkau dibesarkan di atas mataku, yakni tughadza, dibesarkan. Wa qawlihi litusna'a, itu engkau, asal makna dia engkau dibuat di hadapan mataku, di atas mataku, yakni di hadapan mataku. Maksud dibuat itu tughadza, dibesarkan. Dan firman Allah, tajri bi a'yunina, kapal itu, kapal Nuh itu, berlari mengikut pandangan ataupun mata kami. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata, pernah disebut Dajjal di hadapan Nabi SAW. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah, kamu memang tahu, yaitu Allah tidak buta sebelah mata. Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya kepada matanya. Dan sesungguhnya Masih Dajjal itu a'war, buta sebelah matanya, yaitu mata kanan. Matanya itu macam buah anggur yang tafi'ah, yang membonjol keluar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak ada seorang pun Nabi yang Allah utuskan melainkan dia mengancam kaumnya dengan al-a'war, al-kadzab, yang buta sebelah matanya, yang berdusta, sangat berdusta itu. Sesungguhnya dia adalah buta sebelah matanya, dan Tuhan kamu tidak buta sebelah mata. Maktubun baina yadayhi kafir, tertulis di antara dua matanya kafir, jadi dua mata Dajjal itu. Ini bab firman Allah, dialah Allah yang menjadikan makhluk, yang mencipta, yang merupakan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, berhubung dengan perang Banil Mustaliq, bahawa mereka, yakni para sahabat, telah mendapat hamba sahaya, yakni tawanan-tawanan yang kemudiannya menjadi hamba sahaya. Fa'aradu an yastamti'u bihinna, maka mereka mahu berseronok dengan tawanan perang itu, tetapi dengan mereka tidak mengandung. Mereka pun bertanya Nabi SAW tentang azl. Lantas Nabi SAW bersabda, alaikum alla taf'alu ma alaikum alla taf'alu. Tidak mengapa kalau kamu tidak melakukan, kerana Allah telah pun menulis orang yang dia akan ciptakan hingga ke hari kiamat. Riwayat daripada Qaza'ah, dia bertanya Aba Sa'id, maka beliau berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu pun diri yang diciptakan Allah melainkan Allah menciptakannya. Yani tidak ada satu pun diri yang ditakdirkan Allah menciptanya melainkan dia akan menciptanya. Babu qaulillah lima khalaqtu biyadayya, kepada apa yang aku telah buat, aku telah jadikan dengan dua tanganku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW bersabda, orang-orang mukmin akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Kadzalika kadzalika begitu. Fayaqulun, yakni begini-begini lamalah. Fayaqulun, mereka pun berkata, kalaulah kita dapat meminta tolong dengan sesiapa supaya menghadap Tuhan, supaya kita tenang sedikit di tempat ini. Mereka pun pergi berjumpa dengan Adam. Mereka kata kepada Adam, hai Adam, tidakkah engkau lihat manusia, yakni sekarang ini,
Allah telah menjadikanmu dengan tangannya dan telah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Dia telah mengajarmu nama-nama segala benda. Isfa' lana ila rabbina, tolonglah, minta dengan Tuhan supaya menenangkan kita di sini, melepaskan kita daripada kesengsaraan di sini. Fayaqul, maka Adam berkata, lastu hunakum, aku tidak boleh buat apa-apa untuk kamu di sini. Wa yadhkuru lahum, dia pun menyebutkan kepada mereka kesilapan yang telah dilakukannya. Tetapi dia berkata, kamu pergilah kepada Nuh, sesungguhnya dia adalah Rasul yang mula-mula Allah utuskan kepada penduduk bumi. Mereka pun pergi kepada Nuh. Nuh juga berkata, aku tidak dapat buat apa-apa untuk kamu di sini. Dia pun menyebutkan kesilapan yang telah dilakukannya. Tetapi kamu pergilah. Jadi dia kata, kamu pergilah kepada Ibrahim Khalilur Rahman. Mereka pun pergi kepada Ibrahim. Ibrahim berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk kamu di sini. Dia pun menyebutkan kepada mereka beberapa kesilapan yang telah dilakukannya. Tetapi kamu pergilah kepada Musa, seorang hamba yang Allah telah kurniakan Taurat kepadanya, dan Allah betul-betul telah bercakap dengannya. Mereka pun pergi kepada Musa. Musa berkata, aku tidak dapat buat apa-apa untuk kamu di sini. Dia menyebutkan kepada mereka kesilapan yang telah dilakukannya. Tetapi kamu pergilah kepada Isa, hamba Allah dan Rasulnya, kalimahnya dan ruhnya. Mereka pun pergi kepada Isa. Isa juga berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk kamu di sini. Tetapi kamu pergilah kepada Muhammad, seorang hamba yang Allah telah menghapuskan kesalahan-kesalahannya yang dahulu dan yang kemudian. Mereka pun datanglah kepadaku. Aku pun pergi meminta izin menghadap Tuhanku. Diizinkan, lalu diizinkan kepadaku untuk menghadap. Bila aku lihat Tuhanku, turunlah aku bersujud. Waqa'tu lahu sajidan, aku pun tersungkur sujud kepadanya. Dia membiarkan aku beberapa lama, selama yang dikehendakinya. Kemudian dikatakan, angkatlah Muhammad, katakanlah, nescaya kata-katamu didengari. Mintalah, nescaya permintaanmu diberi. Dan minta tolonglah, nescaya pertolonganmu itu disempurnakan. Fa ahmadu rabbi, ketika itu aku pun memuji Tuhanku dengan puji-pujian yang telah Tuhanku ajarkan kepadaku. Kemudian aku pun memberi pertolongan, dan dihadkan kepadaku sekian-sekian banyak, beberapa banyak. Aku pun masukkan mereka ke dalam syurga. Thumma arji'u, kemudian aku kembali semula. Bila aku melihat Tuhanku, tersungkurlah aku bersujud. Dia pun membiarkan aku beberapa lama, selama yang dikehendakinya, yakni aku bersujud. Kemudian dikatakan, bangunlah Muhammad dan katakanlah, nescaya kata-katamu didengari. Dan mintalah, nescaya permintaanmu diberi. Dan kamu mohonlah pertolongan, nescaya kamu akan diberikan pertolongan. Ketika itu aku memuji Tuhanku dengan puji-pujian yang Tuhanku telah ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat kepada beberapa ramai orang lah, yang telah ditentukan bilangannya. Aku pun memasukkan mereka ke dalam syurga. Kemudian aku kembali semula. Apabila aku melihat Tuhanku, tersungkur aku sujud. Dia pun membiarkan aku beberapa lama, selama yang dikehendakinya aku bersujud. Kemudian dikatakan, angkatlah wahai Muhammad, yang di kepalamu. Wa qul tusma' washfa' tu syafa', seperti tadi juga. Wasal tu'tah,
fa ahmadu rabbi bimahamida 'allamaniha rabbi. Kemudian aku memberi syafaat kepada sekian ramai orang yang telah ditentukan bilangannya kepadaku, dengan aku memasukkan mereka ke dalam surga. Kemudian aku kembali pula lalu berkata, oh Tuhanku, tidak ada yang tinggal lagi di dalam neraka kecuali orang yang Al-Quran telah menahannya, dan dia telah pun pasti kekal di dalamnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikeluarkan daripada neraka orang yang mengucap la ilaha illallah dalam keadaan di dalam hatinya ada kebaikan seberat sebiji bali. Kemudian akan dikeluarkan daripada neraka orang yang mengucap la ilaha illallah dalam keadaan di dalam hatinya ada kebaikan seberat biji gandum. Kemudian akan dikeluarkan daripada neraka orang yang mengucap la ilaha illallah dalam keadaan di dalam hatinya ada kebaikan seberat zarrah debu ataupun atom. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah penuh, la taghiduha nafaqah, perbelanjaan tidak mengeringkannya, sahha, mencurah-curah, al-laila wan nahar, malam dan siang. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kamu lihat betapa telah dibelanjakannya semenjak dia menjadikan langit dan bumi, namun tidak kering pun apa yang ada di tangannya. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arshuhu 'alal ma', arasnya di atas air, wa biyadihi al-ukhra al-mizan, dan di tangannya yang satu lagi ada mizan, neraca, yakhfidu wa yarfa'u, di mana dia menurunkan dan mengangkatkan, merendahkan dan mengangkatkannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya baginda bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi ini pada hari kiamat dan melipat langit-langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berfirman, Anal Malik, akulah raja sebenarnya. Umar bin Hamzah meriwayatkan daripada Ibnu Umar juga dengan sanadnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ni juga. Dan satu lagi itu pun begitu juga, yaqbidullahu al-arda, yakni Allah menggenggam bumi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa ada seorang Yahudi datang ataupun pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memegang langit di atas satu jarinya, dan bumi ini di atas satu jarinya, bukit bukau di atas satu jari, pokok di atas satu jari, dan makhluk di atas satu jari. Kemudian Allah berfirman, akulah raja yang sebenarnya. Ketika itu ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduh, sehingga kelihatan gigi belakangnya ataupun gigi gerahamnya. Thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak meletakkan Allah di tempat yang sepatutnya mereka letak. Mereka tidak menghargai ataupun mengenali Allah dengan sebetul-betulnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah lagi tadi juga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka kerana kagum dan sebagai membenarkan kata-kata Yahudi itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah lagi
Beliau berkata, ada seorang lelaki pergi daripada ahli kitab, pergi kepada Nabi SAW. Dia pun kata, wahai Abul Qasim, sesungguhnya Allah memegang langit di atas satu jari, dan bumi di atas satu jari, pokok di atas satu jari, dan bumi di atas satu jari, dan makhluk di atas satu jari. Kemudian Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja sebenarnya. Ketika itu aku nampak Nabi SAW ketawa sehingga kelihatan gigi-gigi belakangnya. Thumma qara'a wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Begitulah. Ini bab firman-Nya, walitusna'a ala aini. Kalau Imam Bukhari nak sabitkan di sini ialah ain digunakan untuk Allah. Yang ini perkataan mata itu digunakan untuk Allah. Jadi tidak salah kalau dalam hadis ada disebutkan perkataan mata untuk Allah, sebab dalam Quran pun ada. Dan ini termasuk dalam akidah. Ini juga termasuk di dalam bab mutasyabih, hadis mutasyabih ataupun ayat mutasyabihat. Kalau hadis sebut lagu ni mutasyabih, kalau ayat Quran mutasyabih juga. Dalam menyelesaikan masalah hak mutasyabih ni, boleh dikatakan ahli sunnah dia ada beberapa pendapat lah. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, hak lagu ni aini ni kita tak boleh kata lagu mana-mana. Dah Tuhan sebut gitu, kita terimalah. Kita terimalah hak Tuhan sebut gitu. Mana tak sampai di akal kita. Apa maksud dia ni? Apa maksud dia? Tak sampai fikiran kita. Yang kedua, dia memilih jalan takwil. Hak ni lah orang panggil khalaf. Jadi kalau mata itu ditakwilkan, iaitu kinayah kepada basar, melihat, sifat melihat. Kalau tangan itu kinayah kepada sifat kudrat, dan seterusnya, begitulah lain-lain pun. Hak satu lagi, maknanya dia bila dia kata mata, kita katalah mata, tetapi mata yang tidak serupa dengan makhluk. Bukan kita tak boleh kata, kita boleh kata, sebab dia guna bahasa tu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, hak ni makna dia, hak utama, hak asalnya ialah mata. Jadi kita boleh katalah mata, tetapi mata yang tidak seperti mata makhluk. Itu mata yang sesuai dengannya. Jadi mata tu gapo? Maksudnya sifat dia. Itu dia. Mata tu ialah sifat zat dia. Dia sifat ni dia ada sifat zat, orang panggil sifat af'al. Seperti mana di dalam kitab-kitab Usuluddin dia bahas tu. Jadi sifat af'al ini, sifat tu ada, dia berkait dengan benda. Dia berkait dengan benda. Sifat tu ada dah, tetapi ta'alluq dia tu, kerja dia tu, apabila ada benda tu. Misalnya orang tu tak ada lagi, sifat menjadikan, itu adalah sifat af'al, orang panggil. Kuasa tu ada dah pada dia, memanglah. Kalau dia nak buat dulu pun boleh, tak ada apa. Cuma hikmat dia tidak nak buat pada masa tu. Dia nak buat pada tahun 2008, misalnya kita kata. Jadi pada ketika 2008 tu, sifat af'al dia tu, khalq dia tu, menjadikan itu berlaku pada tahun 2008 tu. Yang ni dari segi ta'alluq dia, kerja dia tu. Bukan makna sifat tu tak ada sebelum pada tu, tetapi nyata ataupun berperanan sifat itu pada ketika dia nak guna. Begitu. Itu sifat af'al. Jadi menjadikan manusia tu tidak daripada awal lagi, menjadikan bumi gapo tu mana-mana baru ada dan akan datang ada. Tidak. Dulu tak ada. Jadi bila dia menjadikan, pada masa dia jadi itulah. Jadi ta'alluq apa tu orang panggil kalau dalam istilah kitab Usuluddin, dia panggil ta'alluq. Kerja. Kerja sifat apa? Kerja sifat af'al orang panggil.
Sebab menjadikan, mematikan, menghidupkan bila berlaku tu. Itu. Jadi sifat tu nyata pada ketika dia nak adakan, matikan, hidupkan, bagi rezeki dan sebagainya. Itu semua sifat af'al. Ada juga sifat zat. Sifat zat maknanya memang ada pada dia, tak ada kena-mengena. Sama ada hak akan berlaku ke, dia akan buat, dia akan buat, tu tak ada pada dia. Misalnya sifat ilmu, sifat melihat, sifat mendengar, itu sifat zat dia tu. Kuasa, dia tak ada nak agama-agama pun memang ada pada dia. Gitu. Memang ada pada dia. Tidak kemudian, tidak dulu, tidak agama dia. Sekali dengan dia. Bukan baru ada sifat itu. Kerja dia pun lagu tu juga. Dari segi kerja dia tu bergantung kepada benda. Misalnya kita kata dia benda hak tengok. Sebelum ada tu berkait dengan tengok lah. Selepas ada tu berkait dengan tengok tu lah. Benda hak ditengok tu, yang ni mubsarat orang panggil. Bila ada benda hak wasa tengok tu, pada ketika tu dia melihat. Sebelum pada tu dia melihat dah dengan cara dia. Bukan kata sifat tu tak ada sebelum pada tu. Dah. Sifat tu ada dah. Begitu. Jadi kita nak faham, jadi hak ni sifat ke apa ni, sebab kita lah sifat melihat. Ketika kita tak tengok, kita pejal. Sifat melihat tu ada dah. Kalau kita nak tengok, boleh dah. Tapi kita tak tengok pada masa tu. Misalnya kita kata kita pejal, sifat tu ada dah. Kalau kita celak, kita tengok lah pada masa tu. Kalau ada benda yang jenis kena tengok tu, orang panggil mubsarat. Benda-benda hak bahasa tengok. Dia berkait dengan basar, dengan penglihatan. Hak bahasa dengar tu dia berkait dengan pendengaran. Begitu. Jadi hak tu sifat zat, mana tidak pernah tidak ada pada Tuhan. Ada semua tu. Tapi sifat menghidupkan, mematikan ini, sebelum dia menjadikan benda hidup ni, tak ada tu sifat mematikan itu. Tidak berlaku. Baru nyata hak tu apabila dia buat benda ni. Tapi kuasa tu ada dah, tahu tu ada dah pada dia. Dia nak buat bila, bukan dia tak boleh buat pada masa lalu. Itu hikmat dia lah. Jadi itu ain ini mengikut ulama usuluddinnya, dia kata sifat zat, sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Walitusna'a ala aini, dan supaya engkau diperbesarkan di atas penglihatanku, ataupun di atas mataku. Itu dia. Di atas mataku. Jadi maksud di atas mata tu kita terjemah gitulah. Sebab tadi ada beberapa pendapat. Satunya kata kita tak boleh nak terjemah, kita kena kata gitu, litusna'a ala aini, supaya, maknanya kalau kita nak kata kod Melayu, kita kata gini, supaya engkau tu maksudnya Nabi Musa di sini. Nabi Musa tu kan mak dia pergi suruh tahu laut tu, sungai tu, laut laut Kulzum tu. Lepas pada tu diambil oleh keluarga Fir'aun kan. Jadi dia ni diperbesarkan atas mataku. Jadi diperbesarkan atas ainku. Jangan terjemah mata. Ain tu tentu dah sebut. Ain itu apa hakikatnya kita tak tahu. Itu dia. Jadi kita terjemah gitu. Sebab takwa jangan terjemah takut. Takwa begitu. Tapi takwa tu tak ada kena dengan sifat Tuhan. Hak ni kita kena kata ain gitu. Ain. Jangan terjemah. Itu pendapat yang pertama. Hak ni akal kita tak sapa. Kita terima tu sebab ada di dalam Quran, dalam hadis tu. Dan dia kata lagu tu, kita tak berani nak kata lagu lain. Takut-takut salah. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya engkau diperbesarkan di hadapanku, yakni dengan perhatianku, kawalan dan penjagaanku. Itu makna aini. Mana dia takwilkan mata tu, sebab kita kata atas mata kita berani buat. Atas mata orang buat. Mana depan orang ramai, di khalayak orang ramai. Begitu bukan makna atas mata tu
atas mata kau tak ada mana lagu tu. Maksudnya gitu. Ini cara khalaf. Satu lagi, dia memang kata mata lah boleh terjemah. Kalau tidak, mata tu makna ke dia, ain tu makna ke dia. Orang Arab akan faham. Mata jadi kita boleh terjemah lah. Tapi mata apa ni, Imam Abu Hanifah kata ain lahu ainun la kal uyun, huwa syai'un la kal asya'. Itu dia. Dalam kitab dia Fiqhul Akbar tu, Tuhan tu ainun tetapi tidak seperti uyun, mata-mata yang lain. Tuhan tu sesuatu tapi tidak seperti sesuatu yang lain. Sebab apa yang kita kata dia tu sesuatu? Sebab ada dalam Quran. Gitu. Tapi kita boleh terjemah. Kita boleh terjemah. Jangan ingat walaupun terjemah tu mata seperti makhluk, tidak. Kalau kita terjemah dengan mata tu dengan makna perhatian, makna penjagaan, kawalan, penglihatan, itu takut jadi kita persempitkan makna dia. Kalau pun betul, apalagi kalau tak betul, kita tak tahu. Jadi hak ni yang ketiga ni dipilih oleh kebanyakan ulama. Jadi salaf dia serah. Dan dia kata mata lah, tapi mata yang layak dengannya. Yang layak dengannya. Dan ini termasuk di dalam sifat sifat zat dia. Dan firman Allah, tajri bi a'yunina. Perahu Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh tu berjalan, berlari bi a'yunina, mengikut mata-mata kami. Jadi di sini dia sebut mata-mata, bukan satu, bukan dua, tetapi jamak. Jadi kalau kita kata Allah itu mempunyai a'yun, beberapa mata, tak salah. Tetapi mata ni jangan dipaham sebab tadi juga dah, sebab kaedah tu juga. Jangan dipaham dengan makna mata serupa makhluk. Tidak. Tak ada serupa. Jadi hak ta'wil dia kata dia berjalan mengikut kawalan perhatian kami. Jadi bila Tuhan perhati, tak jadi masalah lah. Tak using lah bila Tuhan perhati. Jadi sebutkan mata maksudnya yang lazim. Apa yang lazim. Jadi guna hak ni secara dia panggil dalalah iltizamiyah. Jadi apa yang mesti ada bila sebut mata, iaitu kawalan, perhatian, penjagaan. Hak tu yang ada. Hak tu lah maksudnya. Hak adanya penjagaan, kawalan, perhatian. Jadi bila perhatian, kawalan, penjagaan Tuhan tu ada, maka selamatlah. Begitu. Jadi di sini Imam Bukhari buat mari dua ayat Quran. Yang pertamanya menyebutkan mufrad, satu. Yang keduanya menyebutkan jamak. Jadi oleh kerana dalam Quran ni ada, kita terima gitu. Sebab itu kita tak boleh nak fikir mata serupa makhluk. Kalau serupa manusia tak ada dua mata. Tidak. Sebab dia sebut banyak pula mata. Jadi mata itu, sebab itulah ulama mengatakan dia ni termasuk dalam sifat zat. Mata ini adalah sesuatu yang mana dengannya kita dapat melihat. Kalau tidak dengan mata pun, dengan sesuatu yang lain kita dapat melihat, kita dapat mengesan sesuatu. Maknanya adalah sifat tu. Cumanya bagi kita hak mudahnya nak nampak dia sebut mata. Sebab itu dia sebut mata. Bagi hak ta'wil itulah. Hak ta'wil, hak tidak ta'wil itu tak jadi masalah. Mata-mata lah. Dan hak yang pertama tu dia kata berlari mengikut a'yun kami. Mengikut a'yun kami. Tak tahu apa dia suruh dia. Gitu. Riwayat daripada Abdullah, pernah disebut Dajjal depan Nabi SAW. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala tak tersembunyi lagi kepada kamu. Mana kamu memang tahu dah kan, mengaji molek dah, akidah tu kamu tahu dah. Itu makna la yakhfa alaikum, kamu memang sudah tahu. Iaitu Allah ni tidak buta sebelah matanya. Tidak buta sebelah matanya. A'war tu makna buta sebelah mata. Dia pun isyarat dengan tangannya ke mata dia. Adapun Masih Dajjal,
buta sebelah mata dia, alik kanan. Ka'anna 'ainahu 'inabah tafi'ah, seolah-olahnya mata Dajjal itu buah anggur. Buah anggur kan dia panjang gitu kan, bujur gitu kan, tubik gitu. Maknanya ini sifat kurang. Sifat kurang ada pada Dajjal ini, dan ia mengaku sebagai Tuhan. Padahal kalau Tuhan, mana segala-galanya sempurna. Ini nampak sangat tidak sempurna, kurang. Tapi dia mengaku sebagai Tuhan, dan ada juga yang boleh percaya kepada dia. Tertulis di antara dua matanya kafir. Hak Imam Bukhari naknya sini ke apa dia? Tuhan apa dia? Mana? Tuhan kamu tidak buta sebelah mata. Tidak buta sebelah mata. Mana dia tidak menafikan Tuhan tu tak ada mata ke apa. Itulah maknanya bagi ulama yang mengatakan kita boleh terima pakai ain ini dengan makna mata. Sebab Nabi SAW dia tidak menafikan mata tu. Dia hanya menafikan buta sebelah. Super Dajjal itu. Perkataan mata tu dia tidak nafi. Itulah ya ulama fahamnya. Daripada situ kita boleh terjemah ain itu dengan makna mata. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pun ketika menyebutkan perkara ni, Allah tu supaya kamu tahu dah lah, tidak buta sebelah mata. Dia pun isyarat kepada matanya. Isyarat kepada matanya. Jadi hak isyarat kepada mata ni apa maknanya? Hak paling baik, paling moleknya, iaitu pendapat yang mengatakan dia isyarat kepada mata dia. Bila dia kata Tuhan itu tidak buta sebelah matanya, ni Dajjal, dia tunjuk tu maksudnya nak ayat hak Dajjal tu, bukan dia tunjuk tu nak ayat mata Allah tu. Dah. Itu sah pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan dia tunjuk tu kepada mata lah. Maksudnya Allah ada mata juga, tetapi bukan serupa dengan makhluk, bukan buta sebelah mata, bukan. Dan mata dia tu bukan seperti makhluk. Itu. Sebab itu dia isyarat kepada mata. Maksudnya kita boleh kata mata. Daripada sinilah ulama kata kita boleh terjemah tangan, yad dengan makna tangan, wajah dengan makna wajah lah. Apa ni mata dengan makna mata lah. Kita boleh terjemah. Sebab apa? Sebab Nabi tunjuk, kata dia. Tetapi hak yang pertama tu lebih molek lagi. Hak Nabi tunjuk dengan tangan dia tu, sebab kalau untuk Allah tidak sesuai ditunjuk gitu. Itu nampak macam serupa jugalah, walaupun dari sudut tertentu, walaupun dari sudut yang begitu begitu terhad, kita kata ke mana-mana pun dia tunjuk juga. Itu kurang molek. Sebab apa? Sebab nampak macam serupa makhluk. Kalau kita kaitkan hak tunjuk tu maksudnya Allah. Hak sebenarnya seperti kita kata tadilah, tunjuk tu dia nak ayak hak mata Dajjal itu. Sebab itu kita tengok dalam hasyiah kita nombor 8 ni, setengah ulama mengatakan berhubung dengan isyarat Nabi SAW kepada mata tu, bermakna dia menafikan awar, buta sebelah mata tu, hak dia menafikan. Wa itsbatul ain, tetapi dia mengisbatkan ain mata. Dia menafikan, hak dia nafikan itu buta sebelah mata tu. Ain dia tidak menafikan, sebab itu dia tunjuk. Mana Allah tu ada mata. Walaupun mesti kita kena iktikad mata tu bukan serupa mata kita, tetapi hak orang panggil mata tu ada. Sebab itulah dia kata sini, dia bila dia isyarat kata Tuhan tu tidak buta sebelah mata, dia isyarat kepada matanya, nak ayatnya nak menafikan awar itu, bukan menafikan ain. Kalau dia tidak tunjuk, bermakna tak ada mata tu pun. Sedangkan dalam Quran ada sebut mata. Itu bermakna dia isyarat tu isyarat kepada mata. Mata tu ada. Hak orang panggil mata tu. Cuma hak buta sebelah tu tak ada. Tetapi kita kena faham, kok mana-mana pun
hak dikatakan mata ada tu pun tidak serupa dengan makhluk juga, cuma pada nama, pada sebutan saja. Dikatakan mata tu. Walamma kana munazzahan 'anil jismiyah wal hadaqah wa nahwiha la budda min as-sarf ila ma yaliqu bihi. Oleh kerana Tuhan ni maha suci daripada bersifat dengan sifat-sifat jisim, dan ada mata seperti makhluk ini, tak dapat tidak kita kena alihkan makna dia ni kepada hak lain. Seperti kita kata tadi lah, iaitu sifat melihat dia tu, yang layak dengannya. Ibnul Munayyir pula beristidlal. Dia kata Imam Bukhari nak ayat sini menyabitkan mata bagi Allah Subhanahu Wa Taala daripada hadis Dajjal ni gini. Yang ni bila Nabi kata Allah itu tidak buta sebelah mata, dari segi awar itu, dari segi bahasanya makna dianya tidak ada penglihatan sebelah mata. Itu makna awar. Lawan dianya, lawan awarnya ada mata. Para ulama ni mana dia daripada sini membuktikan Nabi kata Tuhan itu ada mata. Itu maksud dia menafikan awar itu. Awar tu hak buta sebelah tu. Dia menafikan hak tu. Lebih kurang hak tadi jugalah. Itu kata Ibnul Munayyir. Ibnul Munayyir ini dia buat kitab Al-Mutawari, iaitu huraian kepada tajuk-tajuk dalam Bukhari, Tarjamatul Bab, Tarajim, Al-Abwab wa Tarajim ni. Dia ada tulis kitab juga, Ibnul Munayyir. Itulah dia. Dia kata falamma nuzi'at hadhihi an-naqisah lazima thubutul kamal bididdiha. Apabila telah dibuang mata itu dengan kekurangannya, yakni hak buta sebelah mata tu kita telah nafikan, bermakna lazim thubut kamal, bermakna sudah mesti ada kesempurnaan dengan lawan dia, iaitu adanya mata tu. Kok tu dia bagi. Wa huwa ala sabil at-tamthil wa at-taqrib lil fahm, la ala ma'na ithbatil jarihat. Walau bagaimanapun ini adalah sebagai tamthilan, dan untuk mendekatkan faham kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu, bukan dengan makna menyabitkan, mengatakan Tuhan tu ada anggota. Aku mana-mana pun dia pergi situ juga. Dan hak kita sebut tadi dia kata waqal wali ahli al-kalam fi hadhihi sifat. Ahli ilmu kalam berhubung dengan sifat-sifat Tuhan seperti mata, wajah, tangan, ada 3 pendapat. Ana sebut tadi. Yang pertamanya itu adalah sifat zat, yang mana as-sam'u, Al-Quran dan hadis telah mengisbatkannya, mengatakan ada pada Tuhan itu, walaupun akal tak dapat menjangkau maksud dia tu. Itu yang pertama. Yang kedua, ain itu kinayah kepada sifat basar, yad itu kinayah kepada sifat kudrat, wajah itu kinayah kepada sifat wujud, dan sebagainya lah. Yang ketiga, imraruha ala ma ja'at mufawwidan ma'naha ila Allah. Yani kita pakaikan perkataan-perkataan tadi mengikut dia datang, lagu mana dia mari. Kalau mata-mata lah kita kata, dengan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita tidak kata mata dia tak ada mata, kita tidak menafikan begitu. Kita juga tidak menyabitkan mata sehingga serupa dengan makhluk, tidak juga. Tu. Kalau kita menyabitkan mata itu sehingga serupa dengan makhluk, masuk dalam puak-puak musyabbihah, mujassimah. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan tak ada mata, Tuhan tak ada ain, bermakna kita termasuk dalam mu'attilah. Itu pun tak betul berlaku. Ahli sunnah tidak gitu. Mu'attilah ni maknanya orang yang menafikan sifat Tuhan. Padahal ini semua adalah sifat Tuhan. Sifat Tuhan. Begitulah seterusnya. Lepas tu oleh kerana perkara ni penting, kita tengok Syekh Syihabuddin As-Suhrawardi dalam kitab Aqidah, dia kata Allah dalam kitabnya telah menyebutkan dan telah sabit daripada Rasulullah perkataan istiwa, nuzul, nafs
yad, ain. Hak tu ada berlaku, kata dia. Jadi fala yutasarrafu fiha bitashbih wala ta'til. Kita tidak boleh bertindak pada perkataan-perkataan ini dengan menyerupakannya dengan makhluk. Tak boleh. Tidak juga kita boleh melakukan ta'til, yakni kita membatalkan semuanya. Kita kata tak ada, tak boleh juga. إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. Kalaulah tidak kerana Allah dan Rasulnya cerita hak ni, tentulah akal manusia, orang yang berakidah yang betul ni, dia tak akan berani pergi duduk bercara benda-benda ni. Tak akan berani. Tapi dia berani kata juga tu sebab ada dalil. Cumanya gitulah. Mana kalau hak menyerupai, zahirnya menyerupai makhluk ni, jangan percaya menyerupai makhluk. Begitu. Kalau nak kata mata pun, kalau nak kata tangan pun, begitu. Bab qaulillah, ini bab firman Allah, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Di sini Imam Bukhari nak cerita sifat Allah yang lain pula, iaitu sifat af'al, orang panggil sifat af'al. Ini bukan sifat zat ni, bukan sifat zat ni. Sifat af'al, dialah Allah yang menjadikan sesuatu daripada tidak ada apa-apa. Al-Bari, yang menciptakan. Al-Musawwir, yang merupakan. Jadi buat rupa orang ni lagu ni, hak ni lagu ni. Dialah yang merupakan. Jadi Allah menciptakan ni bila dia menciptalah, barulah nampak, barulah nyata sifat khalq dia tu, mencipta dia tu, menjadikan itu. Allah ni sebagai musawwir, sifat musawwir dia ni nyata bila dia buat sesuatu yang ada rupa. Rupa ni macam-macam lah. Orang panggil rupa bentuk tu, dengan comel, dengan huduhnya, dengan apanya, tingginya, pendeknya, luasnya, besarnya, kecilnya, sempitnya. Itu rupa tu, sehingga kita boleh kenal beza satu daripada yang lain. Jadi sifat tu bila Allah SWT buat tu lah. Tetapi bukan bermakna sifat itu tidak ada dengan dia dulu. Tidak. Cuma orang tidak panggil sifat zat, sifat af'al. Orang panggil dari segi istilah, istilah ilmu kalam tu. Kalau nak kiranya, iaitu sifat Allah lah. Hak senang, sifat Allah. Cuma sifat ini nyata tidak sekali dengan dia daripada awal lagi, bila dia nak menjadikan sesuatu. Ketika dulu maknanya tak ada, kita kata rupa sesuatu tu, misalnya kita kata kapal terbang, kereta misalnya, tak ada rupa seperti yang ada sekarang. Selama mana ada kenderaan pun tidak lagu tu. Jadi Allah SWT merupakan itu pada masa ya dia nak. Kemudian lah baru nyata sifat itu. Walaupun dia bukan cara nak merupakan satu benda saja, banyaklah ada rupa. Segala-gala ada rupa dalam alam semesta ni berkait dengan sifat tu lah. Dulu kemudian tak tahulah kita. Tetapi semuanya hak berkait dengan rupa, hak tu. Jadi sifat ini sedia ada pada dia, cuma ta'alluq dia. Itulah dalam istilah kita. Kalau kita Asy'ariyah apa ni, dia sebut ta'alluq. Ta'alluq tu nyata kerja dia, peranan dia. Itu makna ta'alluq. Ta'alluq dia tu orang panggil hadis baharu. Sifat itu lama, sedia kala dengan serupa dia lah, sekali dengan dia lah sifat itu, tetapi ta'alluq dia tu baru. Maknanya nyata dia, kerja dia baru. Jadi Allah tu gini sifat dia. Hak sebut dalam hadis lagu tu juga. Lepas tu Abu Sa'id Al-Khudri sebut cerita Ghazwah Bani Mustaliq. Sahabat-sahabat boleh perempuan-perempuan sebagai tawanan dan dijadikan hamba sahaya
mereka pun nak beristimta' dengan mereka, berseronok-seronok lah. Tetapi tak silap siapa mengandung. Tak silap siapa mengandung lagu mana. Nabi SAW dia bertanya, pupuk dia bertanya Nabi SAW tentang azl. Azl ataupun orang panggil juga dalam istilah yang lain, dalam bab suci dulu kan, ada iksal, dia panggil juga iksal. Yakni apa dia, bila apa ni, orang itu bersetubuh, mana sebelum keluar air mani itu dia buat keluar. Itu dia buat keluar senjata dia, itu orang panggil azal. Itu orang panggil azal, dengan maksud supaya air mani itu tidak masuk dalam rahim dan supaya tidak lekatlah perut, supaya tidak mengandung. Itu tujuannya. Itu yang dikatakan azal. Sahabat tanya. Nabi SAW berkata, ma'alaikum, apa salahnya? Tidak salah, tidak mengapa kamu tidak melakukan. Tidak mengapa kamu tidak melakukan pun. Sebabnya hak nak jadi ni hak Tuhan memang nak jadikan. Hak dia memang nak jadikan dah. Dalam takdir dia tu memang nak buat dah. Sebabnya kita tengok berapa ramai orang hak nak juga tak lilih pun. Tak ada azal-azal pun, tak lilih pun. Tapi hak nak jadi tidak nanti belah mana. Begitu. Jadi hak ni di sini dia sebut tidak ada orang yang Allah telah takdirkan nak menjadikan hingga hari kiamat dia akan menjadikanlah. Jadi di sini dia sebut khaliq. Man laysa nafsun makhluqatun illa Allah khaliquha. Di situ juga perkataan khaliq digunakan. Maknanya dia nak ayatnya dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada perkataan khaliq itu. Dan ini adalah sifat Allah. Sifat Allah. Orang panggil nama sifat. Asma'us sifat. Nama sifat. Kita tahu mana nama sifat dari segi bahasa Arab dia tu perkataan tu sirah. Sirah sifat yang ada makna yang. Sebab dia isim fa'il. Isim fa'il ni sifat lah. Jadi bagi kita ahli sunnah ni begitulah. Ada sifat Tuhan. Adapun Jahmiyah, Mu'tazilah, dia kata tidak ada. Tuhan menjadikan dengan zat dia, bukan dengan sifat menjadikan. Dengan zat dia kata gitu. Tapi siapa jadi kafir nak kalau orang kata lagu tu? Tidak, dia jadi ahli bid'ah ya. Dia jadi ahli bid'ah. Sebab dia tetap mengatakan Allah juga yang menjadikan. Cuma dengan gapo Allah menjadikan itu? Dengan sifat. Kita kata dengan sifat menjadikan. Sebab dia sebut Al-Khaliq. Dia kata tidak, bukan dengan sifat, dengan diri dia dirilah. Dia kata gitu. Sebabnya seperti kita sudah bincang dah, dia takutlah kalau kata makna Tuhan memerlukan kepada orang lain pula. Ketika dia nak buat, dia perlukan kepada sifat khalq. Ketika dia nak beri rezeki, dia perlukan kepada sifat razak tu. Dia tu sebagai razak. Ketika dia nak mematikan, dia perlu pada. Jadi banyak sangat hak perlu tu. Dia faham gitu. Padahal hak tolak je. Cumanya kita kata Tuhan tu ada sifat sebab dalam Quran sebut dengan sirah sifat. Tu je. Jadi kita kata menjadikan. Takkanlah kita kata dengan sifat mematikan, menjadikan. Dengan sifat khalq lah. Takkan dengan sifat imatah, mematikan. Sedangkan tu sifat Tuhan juga kan. Jadi Tuhan menjadikan tu dengan dia. Dengan sifat mematikan. Mematikan bukan menjadikan. Sebab mematikan pun dia ada juga mumit itu. Tuhan yang mematikan. Bila dia mematikan, makna dia meniadakan. Gitulah. Mengadakan, meniadakan. Meniadakan seperti sifat juga dia juga. Takkan kita kata Tuhan itu ketika dia meniadakan tu, dia buat meniadakan itu dengan engkau dia.
sifat meniadakan lah. Takkan kita nak kata meniadakan dia membuat dengan sifat mengadakan. Begitu. Sesuai lah. Sebab dia sebut dalam Quran, dalam hadis pun memang lagu tu. Sebab tu kita terima gitu. Dan ini bukan bermakna bila kata sifat Tuhan banyak, mana zat dia pun banyak. Tak. Bila kita kata sifat Tuhan banyak, mana Tuhan memerlukan kepada sifat ni, memerlukan kepada sifat ni supaya kita, kalau nak kau ni, kita guna alat ni. Nak buat kau ni, kita guna alat ni. Tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Jadi dengan sebab itu, orang-orang yang kata seperti tadi kan, kita tidak kata dia tu siapa kafir. Cumanya dia meninggalkan sebahagian daripada apa yang telah sabit di dalam Al-Quran dan hadis. Hak sebut sebagai sifat tu, dia menafikan hal tu. Jadi Tuhan ni ada sifat. Zat dia tak ada, sifat-sifat ni tak ada. Gitu. Jadi dia melihat dengan zat dia, dia mendengar dengan zat dia, dia menjadikan dengan zat dia, gitulah seterusnya. Semua tak ada. Begitu. Jadi mereka ni takwil lah. Takwil bila salah, itu paling tinggi dia jadi ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Hak lagu ni lah, pasal tidak terang benar tu, tidak terang benar tu. Boleh dimaafkan lagi. Tidaklah kalau berpendapat gitu siapa jadi tidak Islam. Tidaklah siapa gitu. Sebab itu Mu'tazilah ni, hak umumnya ada jugalah hak tempat tergelincir tu siapa boleh jadi kufur pun boleh jadi. Tetapi hak umumnya tidak. Ulama-ulama kita tidak kata mereka itu kafir. Cumanya dia ni ahli bid'ah. Golongan yang sesat lah, golongan yang sesat. Tapi tidak kafir, sesat. Mana tidak berada di atas landasan yang betul seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Bab qaulillah, ini bab firman Allah, kepada apa yang telah ku jadikan dengan kedua tanganku. Dua tangan. Jadi Imam Bukhari nak ayat. Jadi perkataan tangan tu dalam Quran ada hak sebut tangan dengan sirah mufrad, ada juga dengan sirah tasniyah macam di sini. Dengan sebab itu Imam Bukhari dia nak pergi kepada cara salaf. Mana kita terima hak ni. Segala apa yang disebutkan oleh Allah kita terima lah. Jangan kita takwil. Sebab kalau kita takwil, tangan itu dengan makna kudrat, khalaf dia takwil. Kalau tangan dengan makna kudrat, kinayah kepada kudrat. Jadi satu tangan kudrat. Kalau dua tangan, apakah makna dua kudrat? Itu masalahnya. Sebab itu Imam Bukhari dia buat tajuk ni, kepada apa yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku. Jadi dua tangan itu maknanya Tuhan memerlukan kepada dua kudrat kau. Kalau kita pakai tangan itu dengan makna kudrat. Sebab itu dia kata tak sah. Dan dia kata dua tangan lah, tapi sesuai dengannya. Sesuai dengannya, yang layak dengannya, tidak serupa dengan makhluk. Dan tidak juga sampai kita tak boleh nak terjemah. Mana kepada apa yang telah aku jadikan dengan yadaya. Kita nak kata lagu tu. Susah. Tengok dalam terjemahan lah, dalam tafsir-tafsir ni pun dia kata dengan dua tanganku juga, mengikut bahasa Arab lah. Tetapi semua faham dua tangan tu bukan serupa makhluk. Tentu dah tidak gitu. Tak ada siapa pun kata lagu tu serupa makhluk, tak ada. Cumanya Imam Bukhari nak tekan hak tu lah, hak takwil tu. Sebab mereka yang takwil tu dia kata yad dengan makna qudrat. Qudratun mufrad, yadun mufrad. Baik, kalau yadaya dua tangan tu apakah makna qudratan, dua kudrat? Pula. Itulah. Kalau sah kudrat tak boleh kau. Pula. Dengan sebab itu dia kata hak moleknya mana kita serah kepada dia. Bagi orang yang takwil, dia kata lazim. Kita kena pakai lazimu maknahu. Tu. Apa yang lazim daripada makna dia. Kalau tangan, biasanya kalau kita lah untuk faham. Sebab ni maksudnya nak buat faham kat orang. Nak buat jadi gapo-gapo, buat gapo-gapo, orang buat dengan dia. Boleh buat dengan mulut, ada juga orang buat dengan kaki, hak cacat ke apa tu. Nah. Tetapi hak asal je. Kalau kerja ni orang buat dengan gapo dia. Nak menjadikan gapo-gapo orang buat dengan tangan.
Apabila buat dengan tangan, apa dia? Terjadilah sesuatu. Mana dikatakan Allah ini mempunyai tangan, maksudnya dia buat sesuatu sehingga jadi. Seperti makna kalau orang ni ada tangan, jadilah gitu, sempurna. Jadi dia bukan buat dengan tangan, dengan sifat dia lah. Tetapi sifat dia tu menghasilkan apa yang dihasilkan oleh kalau kita faham dengan tangan, gitu. Jadi sempurna lagu tu. Itu makna lazim maknanya. Bukan yadaya itu yang dimaksudkan, tetapi lazim makna. Lazim makna itu makna apa yang mesti berlaku apabila kita terima. Bila kita terima buat dengan tangan apa? Jadi molek lah. Sebab tu kata Allah, huduh buatnya. Buat kaki ni, bukan buat dengan tangan. Apa? Maknanya tidak sempurna kejadian itu. Apa lagi kalau buat dengan mulut, dah lagi payah. Walaupun boleh, tapi tidak sempurna. Jadi dia sebutkan suatu alat yang ada pada manusia, yang manusia semua faham. Kalau buat ni paling sempurnanya, paling jadi kalau buat dengan tangan. Allah SWT kalau dia tu maha kuasa, dia tu sebut dia buat dengan tangan. Bayangkan kalau kita, hak paling mudah nak buat, hak paling jadinya dengan tangan lah. Kalau dia, mana paling molek lah. Paling molek lah. Bukan bermakna dia tu ada tangan dan dia buat dengan tangan, tidak. Maksudnya apa yang dimaksudkan dengan tangan? Iaitu jadi. Hak tu jadi. Tu orang takwil dia pakai lagu tu lah. Orang yang tidak takwil ni dia tak sih. Dia tak sih. Sebab walaupun dia kata khalaq tu aku jadikan biyadaya, walaupun sebut tangan, tapi kita tidak tahu hal ni. Lebih baik kita kata ini sifat Allah, dialah yang lebih tahu tentangnya. Kita serah ke dia. Tapi kita terjemah juga dengan makna dua tangan tu. Dua tangan. Tak usah nak takwil-takwil lah. Tangan tu dengan maksud kuasa ke, tangan tu dengan maksud lazim makna dia ke, tak usah. Lepas pada tu cerita hak ni lah, hak sepaat ni. Jadi hak sepaat ni kita sudah banyak kali dah jumpa hadis-hadis ni, hadis yang seumpama ni. Hak naknya kepada dia, iaitu orang ramai daripada mahsyar tu kata kepada Adam, Allah telah menjadikan engkau dengan tangannya. Hak tu mana? Jadi maknanya Imam Bukhari nak ayat, dalam Quran pun ada sebut tangan, dalam hadis pun ada sebut tangan. Jadi hak dalam hadis dia sebut biyadihi dengan tangannya. Tapi dalam Quran biyadaya dengan dua tangan. Maksudnya lagu mana? Imam Bukhari nak ayat serupa lah tu. Sebab ni cerita yang sama. Lima khalaqtu biyadaya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Apakah yang menegahmu daripada bersujud kepada orang yang telah aku jadikan dengan dua tanganku? Tuhan kata kepada Iblis, apa yang menegah engkau? Jadi hak ni orang yang aku jadikan dengan dua tanganku ni Adam lah, tak ada orang lain dah. Jadi dalam hadis ni walaupun dia sebut biyadihi, satu tangan, kita jangan ingat satu tangan tu makna satu. Ada kalanya di tempat lain dia sebut dua. Gitu. Dia sebut dua. Hak tu semua tu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada beza. Kalau kita kata setangan atau dua tangan, dan Imam Bukhari juga bermaksud di sini nak isyarat kepada hadis yang lain, ada sebut di sini dua tangan, bukan satu tangan. Kalau lagu tu pakai hadis tu maknanya serupa dah. Hak ada dalam Quran ni dengan hak ada dalam hadis. Tapi sini biyadihi, bukan biyadaihi. Biyadihi. Hak tu dia naknya. Hak lain-lain tu serupa lah. Dulu-dulu kita sudah jumpa dah, dari awal lagi pun ada dah ni. Dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, hadis Anas ni, hadis Anas Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam Kitabul Iman. Dia sebut wa kana fi qalbihi minal iman.
ma yazinu sya'ir minal iman, bukan minal khair. Di sini khair. Jadi khair di sini maksudnya iman. Orang yang ada dalam hati dia iman seberat bali. Orang yang mengucap la ilaha illallah, bukan semata-mata mengucap saja, tak jadi. Ada juga orang mengucap, munafik mengucap juga. Hak ni mengucap dalam keadaan, di dalam hatinya. Wakana, waw tu wawul hal. Wawul hal tu makna dia, kalau kita terjemah, dalam keadaan. Makna kata ngucap tu dalam keadaan, di dalam hatinya ada seberat, baru jadi. Kalau kata saja tak jadi. Sebab itu dia kata wakana fi qalbihi, sama wakana fi qalbihi minal khair, begini-begini. Mana dia kena ada hak tu. Kalau tak ada hak tu, tak jadi. Jadi hak lain-lain tu serupa. Lepas tu dia pemari hadis pula, yadullahi mal'a. Yadullahi mal'a, tangan Allah penuh. La taghiduha nafaqah, perbelanjaan tidak mengeringkannya. Sahha, mencurah-curah, mana kurniaan dia tu. Jadi yadullah, di sini disebut tangan Allah. Jadi dalam Quran pun ada juga, dalam hadis pun ada juga. Bermakna hak ni termasuk di dalam bab akidah lah. Hak ada dalam Quran dan hak ada di dalam hadis ini termasuk di dalam akidah. Dan hak ni berkenaan dengan Tuhan. Berkenaan dengan Tuhan. Serupa tadi lah juga. Kalau dalam hasyiah kita ni namanya yadullah haqiqatun, tangan Allah hakikat, kata dia, dipakai dengan makna hakikinya, bukan tangan dengan makna kuasa ke apa ke. Tak, dia kata haqiqatun lakinnaha la kal aidi, tetapi tangan tidak seperti tangan-tangan yang lain. Allati hiyal jawarih, yang merupakan anggota. Kalau lain ni ada anggota lah tangan. Ni tidak lagi tu. Wala yajuzu tafsiruha bil qudrah. Dia kata ni maknanya berat sikit. Dia kata tidak boleh, tidak harus mentafsirkannya dengan qudrah, seperti mana yang dikatakan oleh puak-puak qadariyah. Jadi li'anna qawlahu wa biyadihi al-ukhra yunafi dhalika. Sebab apa dalam hadis ni dia sebut di tangannya yang satu lagi. Maknanya Imam Bukhari pada sini kan, dalam ayat Quran tadi dia sebut dua tangan. Di sini pun maknanya tangan Allah ni penuh. Lepas tu di tangannya yang satu lagi ada neraca. Maknanya dua jugalah di situ, ada dua jugalah. Gitu. Ni bertentangan dia kata. Kalau kita kata tangan hak satu lagi tu, kalau kita pakai tangan itu dengan makna kudrat, bermakna isbatul qudratain. Di sini mengisbatkan dua kudrat pula. Dua kudrat. Wa kadza la yajuz. Begitu juga tidak harus ditafsirkan dengan nikmat. Yang ni tangan Allah ni nikmat Allah maksudnya. Tak boleh kata dia. Listihalati khalqil makhluq bi makhluqin mithlihi. Sebab mustahil menjadikan makhluk dengan makhluk seumpamanya. Kerana nikmat-nikmat itu semuanya makhluk. Itu dia. Macam mana kita nak katakan jadikan makhluk dengan makhluk? Tak boleh lagu tu. Lebih jauh lagi, kalau orang mentafsirkan tangan di sini dengan makna khazain, gedung-gedung, simpanan Allah itu penuh. Dengan makna itu gedung dia tu penuh. Kau jauh lagi kata dia. Jadi dia tak si. Dia naknya tangan Allah dengan makna hakikat tangan, tetapi tangan yang tidak serupa dengan makhluk. Itulah cara salaf. Artinya Maulana Qasim Nanutwi ni, dia pilih hak ni, dia tu salah. Dia pilih hak cara salah. Tetapi maklum dia ni kuat falsafah. Kalau debat, kalau berapa kuat benar guna falsafah mantik ni, ilmu kalam kuat benar. Itu untuk guna jika perlu, alat saja jika perlu. Hak sebenarnya pokok ni salah. Macam sini nanti tak sah tafsir gitu kata dia. Tidak harus, bahkan dia kata sahha, mencurah-curah.
Begitulah. Jadi hak dia kata qadariyah ke apa tadi tu kita kena fahamlah. Qadariyah ni serupa murji'ah jugalah. Jadi puak-puak salaf ni kadang-kadang ahli sunnah dah tu sikit habis dia sudah kata qadariyah tu, sudah kata murji'ah tu. Sebab itulah ulama-ulama teliti lebih cermat lagi, dia kata ni maksudnya murji'ah ahli sunnah. Hak ni qadariyah ahli sunnah lagi, tidak keluar lagi. Cuma dia tak kenal. Dia nak lagi tu. Dengan sebab itu dalam kitab-kitab hadis selalu kita jumpa perawi-perawi itu dia katakan orang ni murji'ah, orang ni qadariyah. Sebenarnya tidak termasuk dalam takrif qadariyah hak betul-betul Mu'tazilah tu, tidak lagu tu. Cuma perbezaannya sikit lah. Dia tafsir hak sikit-sikit beza tu pun tafsir. Itulah cara dia. Dan di tangannya yang satu lagi ada mizan, neraca. Yakhfidu, dia merendahkan dan menaikkan neraca itu. Jadi neraca, orang ni nak bui sebanyak mana. Ni ketika berat, ni ketika ringan. Itulah. Ketika ni sempit rezeki, ketika ni murah rezeki, atas dia nak kehendak dia, hikmat dia. Bukan makna tak leh dia nak bui tu tak, memang tak kering. Maknanya harta lah, kalau kita kata harta lah ataupun hak dia ni, milik dia ni, mana tak ada kering, tak ada kurang. Tetapi ya, apa yang orang tu sempit, itu neraca dia. Sebab ada hikmahnya juga. Dalam Quran disebut walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalau Allah meluaskan rezeki kepada hamba-hambanya, mereka akan derhaka di muka bumi. Ada kalanya manusia ni gitu. Jadi dia jadi lupa daratan apabila rezeki dia tu luas. Jadi hikmah Allah. Ada kalanya dia tidak akan jadi gitu pun, hikmah lain pula ada. Hikmah lain pula. Nak suruh dia berasa ada harta ni. Sebab tu bui payah dulu. Tidak bui mudah selalu. Kalau bui selalu pun dia tidak akan jadi gitu. Tapi dia lebih menilai. Ada nilai pun. Macam-macam lah hikmah Tuhan ni kita tidak tahu. Cuma dia sebut secara umum ada neraca, ada apa ni, dia merendahkan dan mengangkat. Ada kalanya orang ni berat, ada kalanya ringan, gitulah. Mana kalau dalam bab rezeki lah, kita kata bab rezeki, ada kalanya murah, ada kalanya sempit. Gitu. Begitulah juga lain-lain. Gitu. Lepas tu hak soal lagi, sekarang tu dah panjang. Wallahu a'lam.